بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. المكشف غيب للفقراء إلى صراط مستقيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman yang Allah kurniakan kepada kita, Islam, ihsan. Kita meyakini benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kurniakan kepada kita ma'rifatullah. Dan nikmat paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita merasakan benar-benar hidup ini sendiri adalah kehidupan Allah, cerita-cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita fahami, dan inilah yang Allah hendak anugerahkan kepada kita, bahawa setiap kehidupan kita ini adalah kehidupan cerita-cerita kisah-kisah Allah. Baik malaikat, baik nabi-nabi, baik rasul, iblis, apa saja makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semua ada bernama dan bersifat yang mempunyai roh, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu untuk kita dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ni disuruh takut ataupun apa saja yang Allah jadikan kita melarikan diri. Apa saja pun kehidupan kita yang Allah anugerahkan adalah kesyukuran kita, iaitu tandanya kita sebelum ini belum lagi disebut ada. Saya semua yang ada datang ni semua sebelum ni belum disebut ada lagi. Apa lagi? Belum lagi disebut ada. Apa ayat dia? Al-ata 'alal insanu khinun minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Allah kata lebih kurang gitu. Kita ni sebelum ni belum lagi dinama ada, belum ada lagi. Semua belum ada. Yang ada hanya Allah. Allah, keadaan Allah adalah sempurna. Sendirinya Allah. Esa sendiri. Sebelum apa pun Allah jadikan, Allah tu sendiri. Cukup sempurna, tak memerlukan siapa-siapa pun nak dijadikan. Dan tiada siapa-siapa yang boleh mengarahkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sempurna. Asyik dengan diri dia sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah jadikan kita ni semata-mata Allah tu kurang, ataupun Allah tu nakkan kita sembah dia seolah-olah Allah tu kurang. Bukan. Kita salah faham. Allah jadikan kita untuk menyatakan dirinya. Kita ni la ilaha il, tak ada, yang ada hanya Allah. Faham betul-betul, baru kita dapat rasakan tu nama dia iman. Iman ni adalah manis. Dia lebih halus daripada seni. Kalau seni tu mek semua ni kebanyakan yang hadir pada malam ni kan. Maknanya seni tu kalau masak, kalau masak tu tadi, kalau belajar masak tak jadi orang kata. Kena belajar lagi sampai datang seni masak tu. Betul? Seni masak tu tadi. Baru dia datang dia punya sedap dia. Ambil wuduk,
Baca selawat sampai kacau kuah tu. Potong tu selawat Nabi, potong sayur. Dia datang seni dia tu tadi. Di sebalik seni lebih harus lagi sebalik seni tu adalah iman. Maknanya seni tu di bawah. Seni dah halus dah. Tak dapat nak goyak, nak cerita. Halus lagi iman. Menunjukkan iman tu dulu. Keyakinan yang Allah bagi pada kita tu. Kalau tak ada keyakinan, kita tak sampai kat sini. Keyakinan siapa yang bagi untuk kita sampai di sini? Allah Subhanahu Wa Taala bagi keyakinan. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tergolong daripada golongan orang yang beriman. Sebab kita yakin kita datang sini Allah yang suruh. Hebatnya. Tapi kalau ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang lalai, leka, itu suruhan tu adalah suruhan daripada bisikan was. Allah tak ajar kita untuk lalai. Allah ajar kita untuk selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama kehidupan. Kehidupan kita sentiasa tidak lalai. Tidak lalai tu sentiasa suci. Iaitu kita merasakan dialah yang mensucikan dirinya sendiri. Tak ada keakuan buangkan keakuan diri kita. Siapa yang sebut tadi nama Allah? Siapa yang keluarkan kalam ni daripada kalam saya? Siapa yang keluarkan kalam ni? Kalam siapa? Alam Allah. Bagus. Yang dengar, siapa yang dengar ni? Siapa pendengaran siapa pakai? Pendengaran Allah. Jadi siapa yang suruh cakap ni tadi adalah daripada kehendak Allah. Jadi kita mendengar pun dengan pendengaran Allah. Kita tak ada pendengaran tak ada. Tapi selama ni hari kalau kita tak mengaji bab ni, kita rasa macam biasa je. Pendengaran tu kita tak hargai. Kita rasa seolah-olah macam kita punya, dah terbiasa. Kita tak mensyukuri nikmat Allah. Tapi bila kita kaji, kita mengaji, kita pelajari, kita tuntut, kita akan dapat rasa, ini pendengaran Allah ni. Aku tak boleh mendengar lah. Tudrikul absar, aku tak boleh mendengar. Tapi bila Allah bagi pendengaran, dapatlah kita mendengar. Aku tidak mempunyai penglihatan, tetapi bila Allah bagi penglihatan, dapat tak kita melihat? Jadi kita ni melihat dengan penglihatan Allah. La tudrikul absar. Wa huwa yudrikul absar. Dia yang bagi kita penglihatan, dapatlah kita lihat. Begitu juga yang lain. Kalau Allah tak memberi kita penglihatan, kita tidak dapat pendengaran, kita tidak dapat mendengar. Jadi hargai tadi. Serahkan balik kepada Allah. Ya Allah, ini hari berapa patah perkataan kita sebut? Daripada kita bangun tidur sampai sekarang, boleh kira tak berapa patah perkataan? Tak boleh. Tapi cuba kita kira. Ke mana pergi dia? Separuh dia ke lalai ke? Ataupun perkataan kita mengalir Allah Ta'ala? Kita kaji. Kalau tidak, rugilah kita. Kalau kita tak mengaji, tak kaji, kita tak tuntut benda ni, kita rasa kita macam cakap tu macam rasa tepat je. Padahal kita punya cakap tu untuk bawa kepada bukan mengesakan Allah. Tapi bila kita mengaji ni, kita akan gunakan kalam-kalam kita untuk bawa mengesakan Allah. Takut kita nak sebut yang bukan-bukan. Kita nak sebut datangnya daripada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Perhatikan. Allah suruh selalu perhati dalam diri kita. Apa kita buat? Ini hari kudrat Allah berapa banyak kita pakai. Tadi patah perkataan kita dah tak mampu nak kira dah. Allah bukan suruh kita kira untuk ungkit-ungkit. Kita mengingat, kena muhasabah. Bahawasanya kita dah banyak keluarkan perkataan, tapi perkataan-perkataan kita tu banyak ke mana? Ke arah. Tu tujuan kita kaji. Melihat dalam diri kita. Kita ni dah makin lama makin menuju kepada kematian. Saya pun tak tahu besok ke lusa ke. Kematian tu kita bukan bergantung pada tua atau muda. Tak kira kan, ada orang lahir-lahir meninggal. Dalam perut, dalam rahim ibu dia boleh meninggal.
Kak, jadi tak menjamin kalau kita kata ke depan kita ni kita boleh umur panjang lagi. Jadi kita kena bertambah lah. Kalau kita nanti kita rasa macam kita ke depan ni, kita kena bersungguh-sungguh untuk dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat macam mana? Kita sentiasa rasakan berkehidupan dengan Allah. Semalam dah bagi tahu kan macam mana kita sekarang ni dilalaikan dengan upah, dengan ganjaran. Jadi kita tak nampak yang tukang yang bagi kita ganjaran tu siapa? Allah. Allah tu lebih mustahak kan semalam Assalamualaikum tu dia cakap. Allah tu lebih mustahak. Jadi dah faham makna kita kena dalam hidup kita utamakan Allah. Kita makna ganjaran tu dah memang ada. Tapi Allah tu lebih mustahak daripada ganjaran tu. Betul? Jadi macam mana kita nak dapatkan kehidupan? Ini kita pelajar kenal diri, kenal Allah. Kita nak dapat kita berkehidupan dengan Allah. Untungnya berkehidupan dengan Allah ni asyik, syoknya. Tak tahu bahasa orang sini syok, asyik macam mana kan. Maknanya syok lah, asyiknya kita dengan Allah SWT ni. Sebab Allah SWT sentiasa tidak pernah tinggal kita, tak pernah berpaling. Dan bagi kita apa-apa semua yang kita nak. Cuma dia nak bagi kita yang ujian sikit untuk dia nak upgrade, nak naikkan darjat kita. Cuma kita tak nampak, kita rasa macam ujian ni berat sangat lah. Padahal ujian tu kecil je Allah bagi. Tak berat macam para nabi, para wali Allah. Allah bagi ujian, dia sayang kita. Dengar ni maknanya. Saya ingatkan diri saya juga. Maknanya Allah bagi ujian kita setiap diri kita untuk nak naik taraf kita supaya bertambah dekat lagi dengan Allah. Bertambah kasih sayang lagi dengan Allah. Kalau Allah tak bagi ujian, maknanya kita ni hidup kita suka hati kita lah. Kita tengok Fir'aun, tengok Namrud, tengok orang-orang yang lalai. Allah bagi lagi. Kau nak kaya, Allah bagi lagi. Tapi dia tak dapat Allah Ta'ala. Kita Alhamdulillah, sederhana, Allah bagi sederhana, cukup. Kita bersyukur. Rasa bersyukur tu makna rasa qanaah. Apa yang Allah bagi tu kita syukur. Alhamdulillah, ada orang lagi teruk. Aku kereta biasa je. Orang tu kereta tu lagi teruk. Tak ada kereta, motor. Kita pula pakai motor, orang tu lagi naik basikal. Kita pula naik basikal dah teruk. Orang tu lagi jalan kaki. Dan jalan kaki pula, aku Alhamdulillah kaki aku kuat, boleh jalan kaki. Orang tu putus kaki, kencing manis, kena potong. Kita pokoknya apa pun cara hidup kita, kita kena tengok kalau kehidupan dunia, kita kena pandang yang lebih teruk daripada kita. Kita tak teruk sangat. Kita pergi tengok orang, ada yang sampai, ya Allah, kakinya besar macam ni, kemah, tak boleh jalan mana-mana. Macam mana dia nak pergi bilik air, kita pun tak tahu macam mana cara dia. Bengkak besar dia, tak boleh jalan, pergi bilik air pun tak. Tu macam mana tu? Kita Alhamdulillah, syukur Allah bagi masih sehat lagi, berjalan, boleh melihat, boleh mendengar. Duduk dalam majlis Allah SWT ni, Allah panggil kita. Nikmat besar ya Allah. Jadi rasakan betul-betul kesyukuran kita kepada Allah SWT. Sebab kita tahu hidup tu sendiri adalah membahagiakan. Hidup tu sendiri adalah kehidupan cerita Allah. Bukan diri kita ni Allah, bukan. Kita memang tak ada, faham tak? Tak ada. La ilaha illallah. Jangan pakai lain punya apa. Tetap kita pakai la ilaha il. Kita pakaian kita tak ada. Kita lahir-lahir pun ada bawa satu benang ke, ada tak? Lahir, kita lahir bawa pegang benang. Ada tak? Satu benang pun kita lahir pun tak pakai. Jadi tak ada apa kita. Jadi kalau Allah nak ambil balik, itu hak Allah. Kita jangan memprotes. Apatah lagi barang-barang yang lain yang seluruh badan kita. Allah nak ambil gigi kita ke, nak ambil mata ke, nak ambil apa pun. Itu ya Allah, hak engkau ya Allah. Tapi hati aku dengan kau jangan ambil ya Allah. Aku rindu pada kau. Kita kena ajar begitu. Sebab kan dah tak tahu alam roh dulu 4,000 tahun kita dengan siapa? Asyik kan dengan Allah. Bila kita terlahir, roh kita masuk dalam rahim ibu kita 120 hari masuk roh kita. Kita lahir, kita kena cari balik. Kita dah terlepas ibaratnya dengan Allah. Ibaratnya gitu. Jadi cari balik. Dia bukan Allah tu bukannya jauh, dia terlampau dekat.
Tapi bila kita dah lain-lain, kita nampak yang lain terperanjat, kita lupa Allah SWT. Padahal sekalian yang Allah jadikan sekian alam menyatakan diri Allah yang esa, yang tunggal. Jadi tukarkan macam mana kita nak tukarkan keadaan diri kita supaya kita rasakan betul-betul dengan Allah SWT. Alhamdulillah, ini kefahaman adalah kefahaman daripada para nabi, para rasul. Bukan ini ciptaan saya. Ini adalah Rasulullah SAW sendiri bawa. Allah sendiri nakkan kita pertama-tama sekali Allah ciptakan makhluk ataupun penzahiran yang pertama ingin dikenali. Saya suka ulang-ulangkan kembali. Kita mudah lupa. Jadi hidup kita kena banyak kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bergerak tangan kita ni, kita genggam, kita buka, kita genggam. Siapa yang menggenggam tangan kita? Allah. Kalau tak ada kudrat tu, boleh kita genggam kudrat Allah? Tak boleh. Jadi adakah kita mempraktiskan dalam kehidupan kita? Kita kacau kuah ke apa, kita tak rasa lagi ada kita yang kacau kuah tadi. Engkau lah ya Allah. Kuah tu jadi sedap. Kita basuh beras tu, kita engkau lah ya Allah. Engkau lah ya Allah yang nyuci ni tadi. Bagi siapa-siapa makan tak kira, dia orang dapat iman nanti. Tu tadi. Kita berjalan, ya Allah, kaki engkau yang angkat. Kudrat engkau yang mengangkat kakiku ya Allah. Setiap langkah kita jadi syok. Kita merasakan Allah yang gerakkan kita. Sebab kita dah lama tak mempraktiskan ni. Kita tak amaliahkan dalam kehidupan. Kita ngangkat takbiratul ihram, angkat Allahu Akbar. Siapa yang ngangkat? Kudrat siapa yang kita pakai? Kudrat tu tapi kita rasa macam kita pula. Itu maknanya kita gagal dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah kita masih ada masa Allah bagi. Jadi kita amaliahkan dalam kehidupan kita untuk kita terus berada di dalam keadaan kesadaran bahawa kita ni tak ada, yang esa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam, yang di bawah masuk dalam. Banyak dalam luas. Tak mau masuk dalam. Masuk dalam. Okey, masuk dalam. Siapa lagi kat dapur tu naik. Jangan duduk bawah lagi dah. Jadi perhatikan. Ini saya bagi ibu dia. Maknanya siapa yang hadir ni gunakan kaedah ni. Iaitu bila kita dah betul-betul kenal diri, kenal Allah, la ilaha illallah tu kita faham. Bila kita faham baru kita syahadahkan. Kita zahirkan bahawa tak ada diri kita. Yang ada siapa? Allah. Yang melihat siapa? Yang hidup siapa? La hayun. Tak ada hidup pun melainkan hidup. Jangan lagi kita rasa ada lagi kita ni hidup. Jangan merasa. Mana boleh tak mati lah macam ni. Bukan. Kita ni dah bersandar kepada keakuan diri dah lama sangat. Kita rasa kita yang boleh susun hidup kita. Bahaya kalau kita biarkan, bahaya kita dalam kubur nanti. Dalam kubur kita tak selamat. Kita mengaku kita Tuhan, kita ada kuasa. Sebab kita rasa kita memiliki hidup. Yang hidup siapa sekarang ni? Allah atau kita? Kalau Allah tak bagi hidup, boleh hidup kita. Jadi hidup tu siapa? Yang hidup tu siapa? Itu mau yakin ni. Saya takut saya mati ke depan ni, saya tak pegang benda ni. Jadi kita kena pegang ni. Saya kesian. Maknanya saya kesian tengok kalau mati dalam keadaan kita merasakan kita ni ada kuasa. Mampukah kita duduk dalam kubur tu? Dah 5 minit pun saya dah try dah, tak mampu saya. Duduk dalam kubur orang kampung saya. Mengerupu dah, baru tolak pasir kita dah nak naik balik dah. Jangan saya tak confident kalau diri saya, untuk saya tak yakin saya boleh selamat. 5 minit pun duduk dalam kubur. Jadi nak selamat ni kita sentiasa berpegang kepada, yakin kepada Allah.
Kalau Allah menghendaki kita duduk dalam kubur tu 100 tahun tak ada apa-apa, gaib kita dalam kubur. Tapi macam mana punya perangai kita di dunia yang layak untuk kita duduk dalam kubur, bahawasanya kita gaib. Itu golongan orang yang ahli Allah, orang ma'rifatullah. Dia masuk dalam kubur 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allah gaibkan dia. Itu orang ahli makrifat. Makrifat ni bukan dia tinggalkan syariat, dia komplit lah syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jadi kita mengaji ni bukan mengaji makrifat saja, komplit syariatnya, tarikatnya, hakikat dan makrifatullah sekali. Jangan kita kata ni siapa ni, si Haji saya datang sini belajar apa? Belajar makrifat. Jangan. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Royak dengan orang, tanya, cakap jelas-jelas. Tu tadi. Nampak macam cerita makrifat, dia bukan. Dia kalau saya cakap tadi, kalau kita ambil makrifat dia, yang hakikat, tarikat, syariat tinggal, tak boleh. Tak boleh. Dia mesti keempat-empat ni seiringan. Seiringan. Tu tadi. Tadi masak ikan apa talapia. Masak apa tadi? Masak apa? Masak apa tadi? Saya nak bagi faham ke apa? Masak ke mana? Masak apa nama dia tadi? Masak ikan keringnya apa? Rojak lah. Miang pla. Miang pla. Miang pla apa benda tu? Sedap dia tu tadi. Kita tak pernah makan kan? Tadi bila tak sedap makan, kita tengok syariat. Yelah kita tengok. Itu bila kita nampak benda tu yang kita tak dapat sedap lagi, orang lain dah makan, dia dah dapat. Dia dah tahu dah nama dia, dah tahu. Kita tak tahu nama pun, kita tahu makan apa nama dia. Syariat pun belum dapat lagi kan? Tengok aje. Dia ceritakan ada nama dia. Ikan tu ikan talapia juga. Tapi masak macam-macam jenis. Tapi kita tengok tu jenis lain tu. Dia makan dengan suun Dengan apa dia makan tadi? Laksa tu. Tengok saya pun tak lulus lagi. Lagi saya tengok dia. Itu syariat pun tak lepas lagi. Bila kita dah tunjuk tu bahawa syariat tu. Lepas tu tarikat tu kita kena ngambil masuk kat daun salad apa? Daun salad tu, taruh laksa, taruh ikan tu, dalam tu taruh cili dia. Sambal kan? Lada dia. Baru ngap. Ngap sini itu nama dia tarikat. Itu tarikat. Pap, dia sentuh kat rasa kita. Siapa bagi rasa tu? Hakikatnya siapa yang bagi rasa? Makrifat tak kata kepada Allah selepas hakikat tu? Nampak tak Allah? Nampak tak Allah? Siapa yang jadikan sedap tu? Siapa jadikan sedap tu, Mek? Allah. Jadi kita nampak rasa tu sedap ke Allah tu yang lebih sedap? Tukar kan, Mek? Bila dah makan tu tadi, rasa tu Allah bagi, engkau tu lagi sedap daripada tadi yang kau hidangkan, ya Allah. Rupanya nak menyatakan engkau, ya Allah. Faham tak? Faham tak, Mek? Apa saja makanan yang kita makan, apa nama dia tadi? Pak Zain? Miang pla. Apa pun yang kita makan, keputusan dia syariat, tarikat, hakikat, makrifatnya, siapa yang bagi kita ajar buat tu? Yang mula-mula siapa buat? Siapa pencipta dia? Siapa yang bagi ilmu untuk buat tu? Tentulah Allah. Tapi saya tak tahulah siapa mereka pertama dia. Tapi yang mustahaknya itu daripada Allah yang mengilhamkan. Untuk buat gini, laksa, ambil daun ni, ambil lada, ikan ni dikukus lah, digoreng lah. Tu dia. Kita tahu dapat sedap dia. Tapi yang membuat ikan tadi kat laut, ikan talapia tu berapa bulan baru dia nak jadi besar tu? 6 bulan kan? 6 bulan. Kita tak fikir 6 bulan kau bela, ya Allah. Allah yang bela tu. Allah yang bela. Jadi bila kita dapat berbuat gitu, kita nampak Allah dahulu. Allah kata ni orang yang berakal waras, yang berakal bagus.
Allah kata kalau kita setiap sesuatu tu kita nampak tafakaru Allah, memikirkan Allah sesuatu tu. Beras ni jadi beras apa, padi jadi beras, beras jadi nasi. Berapa lama nak jadi padi ni tadi dia orang tanam? 5 bulan. Ya Allah, kau tumbuhkan dia 5 bulan, aku senang-senang ni makan ni ya Allah. Kita hargai tafakur supaya kita rasa dekat dengan Allah. Sesuatu tu. Sesuatu tu apa yang kita nampak, Allah lah dahulu kita ceritakan, engkau lah ya Allah. Supaya hidup kita sentiasa mengagungkan Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah. Ini dalam kehidupan ni. Yang kita zikir-zikir ni, yang solat 5 waktu tu, itu ritual. Itu ada berpisah-pisah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Betul? Kan berpisah-pisah. Tapi yang ni tak berpisah, ni seterusnya berjalan. Dalam Quran Allah Ta'ala kata 7 ayat yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Ada yang kata tafsir kata surah Al-Fatihah. Tapi yang lebih lengkap lagi adalah 7 sifat yang Allah bagi pada kita. Bukan kita punya, tapi Allah letakkan untuk menyatakan diri Allah. Iaitu Hayyun, hidup. Hidup ni hidup Allah, kita tak ada. Hidup Allah, cerita ni. Masing-masing mek-mek semua ada cerita rahsia Allah tu, special. Semua pilihan Allah. Bukan saya, maknanya siapa yang duduk dalam ilmu ni, semua pilihan Allah. Bila masuk dalam kubur pilihan Allah, Allah akan jaga. Sebab kat dunia lagi dia jaga. Maknanya diri dia jangan pisah dengan Allah. Ini orang yang Allah Ta'ala je maha bijak. Allah kata orang yang bijak. Kalau saya belajar dengan baba mana-mana baba tu kata saya ni bijak, itu saya belum cukup bijak. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kita bijak, tu betul bijak. Betul bijak kan? Habis macam mana ciri-ciri yang Allah Ta'ala kata orang ni bijak? Mek-mek ni datang sana bijak lah ni. Bukan saya kata yang tak datang tu tak bijak. Maknanya lebih bijak yang datang sini. Sebab pilihan Allah, jemputan siapa ni? Bukan apa Jakfar apa? Jagung tu Jakfar bukan Jakfar jemput. Jakfar jemput dia tak tinggi lagi. Allah jemput kita. Oh, jangan main-main harga nilai kita ni sekarang ni. Kita dijemput oleh Allah. Mulia tak kita? Mulia, mek. Jangan rasa kita rasa terhina. Kita ni yang paling tinggi bila Allah jemput kita datang dalam majlis ni. Ada ke cerita produk kecantikan? Ada? Tak ada. Ada ke nak jual tudung ke, projek 100,000 ke, telaga minyak ke, jual air ke? Tak ada kan? Semua projek kita mengesahkan Allah tu. Allah Ta'ala kata orang yang beruntung. Paling beruntung orang yang sibuk diri dia tafakar, fikir tentang nak mengesahkan Allah. Nak mengesahkan Allah, tak rasa keakuan diri. Kita angkat air ni, kita rasa dia yang angkat. Minta maaf, angkat. Allah yang angkat ni. Allah yang suap. Pernah mek rasa Allah suap mek? Pernah? Sehari ni saya ajar macam mana cara Allah nak suapkan. Kudrat siapa ni? Ni, siapa yang suruh minum? Dia. Dia juga dia suapkan. Terima kasih Allah suapkan. Manjalah dengan Allah. Takut dia nak sebut manja-manja dengan Allah. Rasakan keuntungan kita hidup dengan Allah. Itu yang Rasulullah dapat kekasih Allah. Sebab Rasulullah selalu mempraktiskan tu. Ini orang yang bijak kata Allah. Sentiasa rasakan Allah. Dia lihat, dia nampak Allah dulu. Dia berfikir, dia datang dengan ilham. Allah juga. Allah nak akan bagi ilham makan apa ni. Pacet apa nama tadi? Dia pun buat terus belikan tu. Siapa yang suruh tu? Ke kita sendiri Digi ke Selcom lain mana-mana Thailand ni bagi suruh buat masakan tu? Tak ada. Tak ada satu pun. Semuanya diatur oleh Allah. Tapi cepat sangat kita rasa macam kita pula yang berkehendak. Semuanya muridun Allah. Kehendak Allah. Untung tak kita? Untung tak? Untung Allah Ta'ala kata kita orang yang bijak. Sebab kita tak rasa keakuan diri kita. Kita rasa dia semua yang atur diri kita 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Hingga dalam tidur pun kita diatur oleh Allah. Yakin tak? Hakul yakin.
Kita hakul yakin. Nanti rasalah kemanisan hidup kita dengan Allah. Dulu hidup kita nak upah ni, belah semayang ni, berapa ganjaran ni, selamat aku daripada neraka, ini aku dapat syurga. Allah kita tak nampak, kita nampak itu. Bukan saya cakap syurga neraka tu tak ada. Tapi bukan itu hala tuju Allah ciptakan syurga dan neraka. Allah ciptakan tu supaya nampak siapa pencipta syurga tu. Allah menciptakan neraka tu supaya kita tahu siapa yang menciptakan azab tu, supaya kita tahu bahawa lupa Allah tu azab. Kalau kita tak tahu azab tu, kita langgar terus. Jadi Allah ni jadikan manusia supaya manusia tahu perumpamaan yang Allah jadikan. Syurga dan neraka perumpamaan. Bila kita tahu itu perumpamaan, kita akan cari siapa yang menciptakan tu tadi. Qul huwallahu, hala tuju kita mengesahkan Allah. Bukannya hala tuju kita syurga. Dan bukanlah bermakna Allah Ta'ala kata syurga tu tak ada. Syurga tu untuk menyatakan Allah tu lebih nikmat daripada syurga. Syurga tu baru 1%. Allah tu 1000%. Mana? Tu tadi. Jadi jangan kita rebut yang sikit Allah. Cuma Allah nak menyatakan tu supaya kita tahu nikmat tu tadi. Dan pencipta nikmat tu harus kita tujukan. Apa ayat dia? Wa ila rabbika farghab. Hanya harapan tujuan kita, anak panah kita, attack kita hanya Allah. La ilaha illallah. Niat kita betul-betul makrifatullah demi wajah Allah. Ni mulut kita kata lillahi ta'ala, tapi ala tuju hati kita nak syurga. Bukan saya cakap tak betul. Tapi bila kita nak syurga, Allah tak dapat. Malang tak nasib kita? Malang tak? Itu 1%. Yang Allah 1000%. Itu tadi. Jadi kita dah terlampau lama sangat duduk kat takut upah. Duduk kat takut ganjaran. Buat apa-apa upah berapa nak bagi ya Allah. Ni buat ni puasa bulan Ramadan, malam pertama apa dapat ya Allah. Jadi kita buat tarawih tu tadi, ganjaran Allah bagi ganjaran. Itu kesilapan kita. Jangan duduk situ lama sangat. Kalau kita dah sekolah tadika, tak apalah duduk situ upah. Ni dah besar-besar ni, kita tak perlu upah dah. Kita nakkan lebih besar daripada upah tu adalah ikhlas betul-betul kerana Allah SWT. Nikmatnya ya Allah. Bukan kata kita Allah Ta'ala yang lain nikmat tak dapat. Allah tu nikmat yang paling besar. Bila kita dapat Allah tu tadi, semua Allah Ta'ala kata kau boleh miliki. Itu yang Allah Ta'ala nak. Allah tak mahu kita ni hidup jadi Allah ni macam hidup kita ni terbeban. Allah tak mahu jadikan hidup kita beban tu. Allah tak mahu kita ni ada bebanan. Kita tak faham tau. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita rasa macam hidup kita beban. Tu tadi. Betul tak, Mek? Sedangkan kita bila dibukakan oleh Allah, banyak nikmat ke banyak beban? Cuba cerita ikhlas cakap. Bila kita dah mengaji ni, nikmat mata Allah bagi lihat, nikmat dengar, nikmat sihat. Berapa banyak? Banyak tak Allah bagi nikmat? Allah ceritakan perihal manusia ni, Allah suruh ingatkan berapa belas kali ya? 21 kali ada. Fabi ai ala rabbikuma. Allah peringatkan kita. Maka nikmat mana satu, wahai jin dan manusia, yang kau nak dustakan nikmat? Allah peringatkan berapa kali ulang-ulang. Jadi kita lagi kena banyak ingat. Banyak ingat nikmat Allah maknanya. Kita ni bila nikmat Allah banyak, bila kena sikit ujian tak kena pada jiwa kita, kemurungan kita pula. Ya Allah. Yang dibagi tu sikit aja. Tapi kemurungan dia ya Allah. Tak ceria tu, tak rasa macam bahagia bila disebutkan nama Allah. Kita pasal tak dididik daripada awal. Ataupun sedikit sangat kita ni ingat Allah tu sikit sangat. Sikit sangat ni ingat Allah ni, golongan dia namanya munafikun. Munafik. Wa na'udzubillah. Dia dalam solat dia ingat Allah sikit ni. Ingat Allah ni nikmat tak?
Nikmat tak? Jadi kalau dapat kena apa pun yang kita tak dapat, kita yang penting dapat nikmat dengan Allah. Yang lain tak dapat, kita tak kisah. Tu betul, orang tu betul dia menghasilkan nikmat dengan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika. Jadi kita nak dapatkan ni. Allah Subhanahu Taala nak kurniakan ni pada kita. Maka itu Allah Taala kata alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi an qad dhahrak. Buangkan dalam diri kau, buang di kepala kau semua, buang, kosongkan, tak ada keakuan diri kau. Barulah nanti kesusahan yang kau ada, yang datang tu nanti dalam susah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Dalam kesusahan engkau, aku akan bereskan hilang. Aku akan mudahkan. Sebab kesusahan tu datang pada siapa? Allah. Tapi masalah sekarang kita tak buangkan. Kita rasa ada keakuan diri. Masalah tak akan selesai. Itulah. Itu saya cakap, Mek. Buangkan semua itu urusan Allah, Mek. Yang mustahak, Mek, Allah tu. Bila kita betul-betul dapat Allah, kesusahannya kita tak heran, Mek. Sebab yang nak hilangkan Allah, bukan kita, Mek. Itu. Tapi yang masalah sekarang, Allah suruh buangkan dulu. Apa pun masalah datang, kosongkan. Ini cerita kau, ya Allah. Betul-betul wa ila rabbika farraq. Engkau ya aku serah. Dia juga yang nak hilangkan, Mek. Bukan kita, Mek. Dia nak tengok kita macam mana kita buangkan diri kita supaya serah betul-betul pada Allah. Mari pulak aku. Tak apa, dia mari tu cerita siapa, Mek? Cerita siapa? Bukan cerita kita, Mek. Tu cerita dia supaya kita lagi dekat dengan dia, Mek. Dia. Yang pentingnya kita sentiasa rasakan Allah, Mek. Biar kita mati dalam keadaan kita dengan dia, rasakan dia. Ini ujian ni semua ni kecil. Kalau kita nampak ada orang yang lagi besar ujian, Mek. Ya, Mek jangan pandang orang tu sehat semua. Mek kena pandang ada orang lagi teruk sakit daripada Mek. Kalau berkenaan dengan ujian Allah, kita kena pandang orang yang lebih teruk kena ujian. Kalau dalam keadaan beramal, Mek kena pandang aku puasa 3 bulan, orang tu 6 bulan. Mek kena pandang orang yang beramal lebih tinggi. Kalau berurusan dengan kedudukan, kita kena pandang yang tentang amalan akhirat, kita kena pandang aku 3 bulan puasa, orang tu 6 bulan. Supaya qanaah, supaya merasa cukup, merendah diri. Dan kita tak rasa macam kita ni hebat, kita puasa 3 bulan. Sebab kita nampak ada orang lagi tinggi darjat dia 6 bulan puasa. Jadi kita tak ada riak, tak ada rasa bangga. Tapi berkenaan dengan dunia, aku ada motor je. Alhamdulillah. Orang tu ada basikal. Berkenaan ehwal dunia, kita kena pandang yang lebih teruk pada kita. Itu cara nak kita dengan Allah tu sentiasa tidak memprotes kehidupan kita. Sebab Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati apa yang tidak kita mampu. Mek boleh angkat 10 kilo, Allah tak bagi ujian 11 kilo suruh ambil angkat batu tu ke. Ibarat gitu. Jadi Allah yang bagi ujian kepada Mek, kepada saya, memang Allah dah bagi kekuatan, Mek. Yakin, Mek. Jadi kita boleh tempuh ujian. Jangan pening-pening kepala. Sebab apa yang Allah bagi, Allah sayang. Dia tahu kemampuan kita berapa. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala tu bagi tu, memang dia bagi dulu kekuatan ketahanan tu 10, dia akan bagi 9, dia tak akan bagi 11. Allah dia sayang kita, Mek. Tak ada yang kalau mak saya, mak Mek sayang Mek kan? Allah tu lebih sayang pada ibu kepada anak. 1000 kali ganda. Jadi kita kena persangkaan yang baik betul dengan Allah. Jadi itu saya cakap tadi, Allah Ta'ala kata tadi, orang yang bijak dia selalu merenungkan. Bila dia kena ujian, aku sakit gigi, orang tu lagi potong kaki kecil manis. Aku sakit gigi je. Itu tadi. Lepas tu ingat, ya Allah, sakit gigi ni memang sakit, ya Allah.
Tapi kalau lupa kau lagi sakit ya Allah. Buat main gitu. Kita buat main begitu. Ya? Kita jangan cepat-cepat mengeluh ke cari doktor, jangan dulu. Jangan pergi obat-obat dulu. Bila sakit gigi contohnya, buat main dulu ya Allah. Ini sakit memang sakit ya Allah, tapi lupa kau lagi sakit ya Allah. Bila kita dah ajar gitu, nanti kita kena sakit-sakit yang lain, kita dah rasakan Allah dulu dah. Jadi sakit tu akan dihilangkan oleh Allah dengan sebab kita rasakan Allah. Tapi kalau kita sehat, kita tak ingat Allah, itu lebih sakit lagi. Kita sehat, tapi kita tak rasa Allah Ta'ala, itu sebenarnya kemalangan yang paling berat. Ada orang dia dibagi nikmat, dia jauh pada Allah. Sebab dia tak tahu nak nilai Allah tu lebih berharga daripada nikmat yang Allah bagi. Sedangkan Allah bagi nikmat tu supaya dia bertambah. Ingat, ya Allah, kalau ini durian musangking sedap, engkau tu lebih sedap daripada ni. Ya Allah, pemandangan ni cantik semua ni, tempat ni, kawasan ni, indah kampung ni. Engkau yang menjadikan kampung ni keindahan ni. Engkau lebih cantik dan indah, ya Allah. Tukarkan, esakan, menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Mek. Kita dah peringkat umur macam ni, alhamdulillah masih Allah Taala bagi kita ilmu. Alhamdulillah. Inilah sebenar-benar ilmu yang disukai oleh Allah. Yang pertama sekali yang Allah hendakkan kita menuntut ilmu adalah ilmu ni. Ni asas. Jangan ingat ni tinggi, ni asas. Tapi kita dah ambil yang lain, kita rasa yang lain tu dah tinggi dah, Pak. Ini yang paling tinggi. Dia juga yang paling asas sekali. Kalau ini tak ada, yang lain amalan kita akan tergantung. Sebab kita beramal tanpa kita kenal Tuhan kita. Bila kita beramal tak kenal Tuhan kita, kita nak ganjaran kan? Upah, berapa nak bagi upah. Tapi bila kita dah kenal Tuhan kita, tak nak upah dah. Allah tu kita nak. Allah tu yang kita nak. Jadi praktis, amaliakan dalam kehidupan kita. Ini orang yang bijak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Allah Subhanahu Wa Taala firman, Allah Taala kata, orang yang bijak ni, mereka ni adalah ketika berdiri, rukuk, baring, apa keadaan 24 jam, dia sentiasa merenungkan, tafakaruna fi khalqi sama, di langit, 7 lapis langit, seisinya, senampak semuanya, dia tafakurkan Allah lah yang menjadi, dia nampak Allah dahulu. Ini Allah Ta'ala kata orang yang bijak. Jadilah orang yang bijak. Semua kita boleh jadi orang yang bijak. Tak payah dapatkan PhD. Tak payah nak jadi ustazah baru nak. Siapa-siapa boleh terus amalkan. Kategori dia terus naik lebih tinggi daripada PhD. Kalau kita amal, kan? Kita nampak air, kita nampak Allah dulu. Nampak air ni, kita nampak Allah dulu. Siapa pencipta air ni? Kita bukan nak kata air tu Tuhan, bukan. Yang menciptakan air tu. Jadi kita belajar ilmu ni, kita akan melihat dengan penglihatan Allah, kita akan nampak Allah juga. Bukanlah kita nampak maknanya lampu. Lampu tu Allah, bukan. Kita nampak semua material yang ada, current apa, semua Allah, hak Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata lampu ni hidup, dia tak ada salur dia mana lain dia. Current kan? Current ambil pada kuasa mana? Air. Air siapa jadikan? Jadi jangan nampak lagi current, nampak apa. Nampak siapa yang terangkan tu tadi adalah Allah. Segala sesuatu semua hak Allah Subhanahu. Tak ada satu pun. Cuba kaji mana handphone tadi. Dalam handphone ni boleh cerita tak bukan barang daripada Allah? Boleh cerita? Ni semua satu barang, semua dalam ni hak siapa? Allah. Plastik ni getah kan? Plastik jadi daripada getah. Getah dari pokok. Pokok siapa jadikan? Allah. Besi daripada manusia boleh cipta besi? Boleh? Boleh tak manusia cipta besi? Mana boleh dia ambil dalam tanah, siapa jadikan besi?
Jadi ada tak barang dalam ni yang bukan Allah Ta'ala punya? Semua barang Allah Ta'ala punya. Tapi kita dah ikut rentak lah apa ni Yahudi, Dajjal. Kita rasa ni siapa nama? Oppo, Nokia, Samsung. Kita tak tukarkan nama dia. Sebab ni barang Allah Ta'ala punya. Kita tahu nama Allah lah. Tapi janganlah tahu cop sini. Kita tengok tak nampak Oppo lah. Memang dia tulis Oppo. Tapi kita nampak Allah Ta'ala punya. Bila Allah Ta'ala punya, anak Mac telefon. Anak Mac ada. Tengok nama anak. Siapa nama anak? Anak Mac siapa nama? Kia. Tengok tulis nama Kia telefon. Mac jangan terus ambil. Jangan. Hubung dulu dalam hati kita. Jangan kau kuat pula cakap. Macam orang kata gila pula. Katanya, ya Allah, anak aku telefon, ya Allah. Boleh ambil, ya Allah. Akhlak tak? Akhlak tak? Sebab ni Allah Ta'ala punya kan? Siapa yang gerakkan anak Mac telefon Mac tu? Siapa yang gerakkan? Allah. Jadi terima kasih dengan Allah, kita kena akhlak lah. Ya Allah, anak telefon. Boleh ambil, ya Allah. Baru ya. Tak payah tunggu jawapan. Kita yang penting kita akhlak dengan Allah. Baru kita ambil. Kita dah tanya Allah dalam hati, ya Allah, anak telefon boleh ambil. Ambil lah, baru ambil. Kia, Mac sihat ni. Tapi sikit-sikitnya ada sikit lah ni. Duduk mengaji dengan ni. Dah habis cakap ni. Dah habis cakap. Assalamualaikum apa mak. Waalaikumsalam Kia. Jaga diri ya Kia. Matikan telefon. Jangan terus letak. Terima kasih Allah. Allah tu jangan. Terima kasih letak elok-elok. Terima kasih Allah. Oh jangan. Itu tak ada akhlak dengan Allah. Sebenarnya tak kenal diri itu. Tak kenal Allah. Betul? Kita kan berkehidupan dengan Allah. Bahagia. Kena berakhlak. Betul? Gitu. Pakai motor dah habis pakai motor. Motor kan Allah Ta'ala punya. Tadi kan handphone. Segala apa kereta ke motor ke. Allah Ta'ala punya. Nak sebelum masuk kunci motor tu. Ya Allah. Nak pakai motor kau ya Allah. Baru masuk kunci. Ini hari-hari kita rasa macam kita punya. Habislah kita. Tak kehidupan dengan Allah. Besok dalam kubur tak kehidupan dengan Allah. Nyanyilah kita. Siapa kita nak seru lagi? Kat dunia kita tak seru dia. Semua rasa macam kita punya. Padahal semua pinjam dia punya. Kita mengaku kita punya pula. Betul? Betul lah. Kita nak ubah kita punya mentaliti. Kita dah belajar agama ni. Dah salah dia punya apa. Bukan dia ajar tu tak betul. Tapi dia tak ajar yang mula-mula sekali. Mula-mula kena kenal diri, kenal Allah. Berakhlak dulu. Wahablum minallah, wahablum minan. Dan berhubung dengan Allah. Cantik berakhlak baik dengan Allah. Baru berakhlak baik mulia dengan makhluk. Nanti tak ajar tu dulu. Ajar terus beramal. Beramal tak ada akhlak lah. Tak kenal Allah. Berapa nak bagi ya Allah? Aku ni solat tarawih malam ke-15. Ni malam ganjil pula 27, 25, 29. Lailatul Qadar ya Allah kurniakan aku. Ya Allah. Bukan tak boleh. Tapi kita harus akhlak lah dulu. Layak ke kita kan. Kita kena kenal lah Allah dulu. Kan? Ya Allah aku ni tak layak dapat Lailatul Qadar kau ya Allah. Dengan aku punya amalan teruk ya Allah. Tapi kau suruh minta ya Allah. Aku yakin kau yang boleh bagi ya Allah. Kan sedap bahasa tu. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Rasa macam Lailatul Qadar kita punya. Nampak pokok tombang sikit pun, malam ni Lailatul Qadar. Padahal pokok tu rebah kena apa, dia punya akar tu dah tak kuat. Kita kata malam tadi aku lalu kan, pokok sujud Lailatul Qadar tu malam 29. Dah syok sendiri. Kita ingat Lailatul Qadar tu begitu pula. Jaga. Jadi kita nak betul-betul real, nyata kita berkehidupan dengan Allah. Lebih enak, lebih sedap, lebih bahagia, lebih tenang kehidupan kita dengan Allah. Kita tak sandar mana-mana. Kita sandar betul-betul kepada Allah. Wa ila rabbika far la ilaha illallah. Betul-betul Allah. Hidupan kita, aku Allah. Aku hanya ada Allah. Aku bersandar pada Allah. Hidup matiku Allah. Kita bawa dalam kehidupan kita. Bahagia tak? Bahagia. Supaya nanti kita nampak suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Engkau yang boleh jaga ya Allah. Aku tak tahu ya Allah. Engkau yang bagi makan minum ya apa suami isteri aku apa semua ya Allah. Anak-anak aku, cucu aku. Engkau yang jaga ya Allah. Selama ni hari kita ingat kita boleh jaga. Anak kita pergi jauh-jauh risau. Apa kita risau?
Kita kalau dah kenal diri, kita tahu Allah yang boleh jaga anakku seperti mana aku, engkau yang jaga, ya Allah, jagalah anakku, ya Allah. Supaya akidah dia jangan lari. Sentiasa dia mengesahkan kau, ya Allah. Ini kita risau dia tak makan. Dia risau nanti dia ni accident. Kita risau. Bukan yang kita risaukan. Kalau dia tu tak ingat Allah, kita tak risau. Yang patut kita risau anak cucu kita adalah dia tak ingat Allah. Itu kan kita risau. Mati semua mati. Tapi mati tu bila kita dah bagi tahu sentiasa rasakan Allah, lega tak kita? Dia pasti mati, tapi mati dia dalam keadaan itu lega tak kita? Itu sebenarnya tujuannya. Bukan kita nak risau-risau dia tak makan. Itu asal rezeki semua Allah dah atur lah. Tak payah nak risau sangat lah. Dan susunan hidup dia semua Allah atur. Kita ni rasa macam tersilap fikir tu. Kita rasa kita ni sebagai orang tua kita jaga dia. Tak boleh. Kita kena serahkan balik. Ya Allah, suami aku, isteri aku, engkau yang boleh jaga. Anak-anak aku makin membesar, engkau yang boleh. Barulah betul lah Allah bagi keyakinan pada kita. Allah yang boleh jaga semua. Kita risau, Mek. Kerana makin berumur memang, Mek. Saya pun makin rasa makin berumur. Tapi saya muda sikit lah. Nah. Dan kita rasa, Mek, makin berumur kan makin rasa risau je. Risau bertambah-tambah risau. Yang bukan-bukannya risau. Tapi duk mengaji ni, Mek, kita tak risau dah. Kita yang jadi risau, kita tak dengan Allah. Kalau kita dengan Allah, Mek, kita tak risau, Mek. Sebab kita tahu semua ni Allah yang jaga. Bukan kita yang jaga. Tak ada kena-mengena dengan kita ni. Diri kita pun Allah jaga. Jadi jaga situ. Bahagia tak hidup kita? Sebab Allah jaga. Dan semua ni Allah yang jaga. Iblis apa jaga iblis? Pelik ya soalan ni. Iblis tak pernah lagi kan ada guru-guru agama soal iblis apa jaga kan? Ada? Tak pernah kan? Iblis apa jaga, Mek? Allah lah jaga, dia yang ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Semua yang aku jadikan tidak ada sia-sia. Yang kita takut sangat tu kenapa dengan iblis? Dia pun sama tak ada daya upaya. Kita pun tak ada sama-sama tak ada daya upaya. Kenapa kita nak takut dengan dia? Sebab kita rasa kita ada keakuan diri. Sebab tu kita kata dia pun ada keakuan diri. Sama-sama lah kita sebenarnya. Tak senang. Dia pun tak senang dengan kita. Kita pun tak senang dengan dia. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, dia bukan musuh kita. Dia membawa skrip watak yang Allah Ta'ala telah aturkan. Tapi kalau kita dah dengan Allah, Allah Ta'ala kata, kau jangan ganggu orang yang sentiasa merasakan Allah. Dia tak boleh buat apa-apa. Ya? Dia tak boleh buat. Ahli sihir ke, siapa pun, apa pun dia, semua siapa yang gerakkan bagi ahli sihir tu jadi. Siapa? Allah. Jangan nampak yang lain lagi. Allah semua. Tak ada, semua yang Allah ciptakan adalah Allah Ta'ala punya rancangan. Supaya kita menjadi bertambah nyata melihat Allah dahulu dalam kehidupan kita. Allah dahulu dalam kehidupan kita. Jangan sampai Allah tu tak ada. Itu yang paling malang. Dan musuh kita paling berat adalah kita rasa ada keakuan diri. Itu paling berat, malapetaka yang paling berat. Kita ada rasa keakuan diri. Bila ada rasa keakuan diri, kita akan nampak benda tu. Kita nampak benda tu, makhluk tu. Kita tak tukar, kita tak nampak Allah yang kita lihat dahulu. Kalau kita melihat sekalian apa yang kita lihat, Allah lah yang kita lihat dahulu, maka kita dah melihat dengan penglihatan Allah. Sebab dah tak ada keakuan diri. Tapi kalau kita ada keakuan diri, kita tak asidah walal kufar, kita tak buangkan keakuan diri tu, maka penglihatan kita akan menjadikan bencana pada diri kita. Itu yang dinamakan azab. Bukan azab tu nanti 1000 tahun nanti kita di padang mahsyar, 20,000 tahun baru masuk surga ke neraka. Tak. Itu lambat. Azab yang terkini ni adalah bila kita tak merasakan Allah dan kita merasakan ada keakuan diri, itulah azab yang paling pedih. Benar. Tapi kita tak mengaji, payah nak cakap. Aku sihat tak ada azab pun. Tapi sombong. Itulah azab.
Badan sihat, istidraj, dapat sihat kurniaan Allah, bertambah sihat Allah bagi. Tapi dalam bertambah jauh dengan Allah, itu azab. Ingat Mek, azab tu Mek. Kalau seluruh badan Mek sakit macam Nabi Ayub, tapi Allah tak akan bagi. Nabi Ayub yang paling teruk Allah bagi. Ujung kaki sampai ujung rambut semua sakit. Ulat pun tak tahu nak makan daging dah jatuh dah. Kan? Teruk sakitnya Nabi Ayub. Apa dia kata? Ya Allah, ini semua ujung kaki, ujung rambut. Hak siapa? Hak engkau ya Allah. Engkau nak ambil ya Allah. Tapi hati aku dengan kau jangan kau ambil. Allah. Hati aku dengan kau jangan ambil ya Allah. Sakit lain semua ambil, tak kau punya semua ya Allah. Hati aku jangan ya Allah. Tolong jangan bagi aku lupa engkau ya Allah. Ingat. Aku rindu dengan kau ya Allah. Ya Allah, sakit gigi, klinik nampak dulu. Kita bau sikit gigi kelang kabut dah. Makhluk yang kita nampak. Buat main dulu ya Allah, sakit ya Allah. Anak kita tumbuh apa batu lesung. Sang kuat. Dia ketuk batu lesung kita dah sakit kan. Dengan batu lesung ketuk pun jangan ketuk sakit. Jauh. Kan? Jadi ubahlah kita punya mentaliti kita. Kita punya sistem pemikiran kita dah kena buangkan. Kita ambil betul-betul sistem yang Allah Ta'ala atur pada kita. Sentiasa rasakan Allah. Bahagia kan? Bahagia. Sebab kita tak ada beban. Allah pun tak nak nyusahkan kita. Allah nak bagi kita senang. Apa tu senang? Kan tadi Nabi Ayub sakit macam mana pun itu tak teruk sangat. Lebih teruk kalau aku lupa engkau ataupun aku tak ingat engkau. Tak cinta pada engkau, lebih sakit. Jadi ajar diri kita. Sebelum tak lama lagi, tak besok ke saya ke lusa ke minggu depan masuk kubur, kita dah mempersiapkan. Kita dah berhubung dengan Allah. Wa hablum minallah. Kita sentiasa rasakan Allah. Upah-upah tolak tepi dulu. Yang penting adalah siapa pemberi upah tu kita kena kenal. Allah jadikan upah supaya bukan kita tumpu pada upah. Ganjaran. Yang membagi ganjaran tu yang kita nak, kasih saya. Yang tu semua tu makhluk. Ganjaran surga tu makhluk kan? Apa pun yang Allah jadikan tu makhluk. Yang nyata jelas tu adalah Tuhan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Tidak ada dua. Jadi kita bahagia bila kita dapat. Tak apa Mek, mohon kata susahlah nak buat. Jangan kita kata susah. Kalau Allah menghendaki, senang tak? Mek datang ni susah tak Mek? Tak susah Mek. Sebab apa tak susah Mek? Allah bagi senang. Sebelah rumah saya pun dah 20 tahun. Tak pernah pun hinggap dengar. 20 tahun. Ramai orang datang rumah kau, tapi dia tak pernah pun sebelah rumah. Allah tak bagi. Itu semua hak Allah. Tapi bila Allah pilih kita, beruntung tak kita Mek? Kita dapat Allah. Tak ada yang lebih best lagi. Kalau syurga pun bawah lagi. Kita dapat Allah. Kita nak Allah. Allah tu sentiasa nak kita. Kalau ibaratnya tadi Mek datang sini, Mek tahu siapa yang layan Mek dia, yang sambut dalam perjalanan Mek dia. Berapa biji rumah tekan ni baru. Kata ada 5 rumah. Sepanjang 5 rumah tu malaikat kanan dan kiri taburkan bunga wangian. Kita tak perasan. Untuk kita nak datang majlis Allah. Allah panggil orang ni lah. Allah Ta'ala hantar malaikat untuk sambut, jaga dia. Kiri kanan jaga. Balik pun sama juga. Dia nak balik nanti gugurkan semua dosa-dosa dia. Sebab dia duduk dalam pelajaran mengesakan Allah. Dia nak kenal diri, nak kenal. Buangkan semua beban-beban dia. Apa saja masalah dia Allah tahu. Tak payah ceritakan saya dah. Tak payah dah. Allah tahu dah. Kita betul-betul nakkan Allah. Allah tahu dah nak buang beban-beban apa yang menimpa kita masalah tu. Kecil bagi Allah. Sebab kita nak tumpu betul-betul pada Allah. Allah tahulah. Allah lagi tahu. Dia lagi tahu nak buangkan dia semua. Jadi kita yang risau. Sebab risau ni keakuan diri. Keakuan diri. Tapi kalau kita duduk betul-betul dengan Allah SWT, ya Allah, selalu kita mengadu dengan Allah.
Engkau lah ya Allah yang tahu susun hidup aku ya Allah. Ya, tujuan kau bagi ujian ni ya Allah supaya aku dekat dengan kau. Terima kasih ya Allah. Jadi kita tak mengeluh dah ujian tu dah. Kita terima kasih sebab dengan ujian tu kita bertambah dekat dengan Allah. Yang masalahnya bertambah kita jauh. Tu yang bertambah nikmat dia bagi bertambah jauh. Tu lagi masalah berat. Tak datang sini dah kaya dah senang buat apa. Ya. Allah tahu. Maka tu Allah bagi tak sederhana je. Kalau sehat dia kan tak datang majlis-majlis agama ni. Aku dah sehat dah melancong lah sana pergi sana. Ya, sehat kan? Tapi bila dia bagi sakit-sakit ni kita alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Allah tahulah hidup kita ni macam mana nak dibikinkan tu. Kita jangan risau-risau lah macam mana ke depan kita ni. Baik atau buruk tu kan. Jangan risau. Yang risau kita tak dengan Allah. Betul tak? Yang risau sekarang kita kena jaga Allah je. Nanti cantik lagi kehidupan kita, Mek. Cantik, Mek. Cantik. Ini bukannya maknanya saya je sendiri cakap. Nabi-Nabi Adam, semua Nabi-Nabi, semua Rasulullah SAW, para sahabat, orang wali Allah, semua dia dapatkan Allah. Kehidupan dia cantik semua. Tu tadi. Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, mati dia kenapa, Mek? Mati dia kenapa? Mati dia kena tikar. Kena tikar dengan pisau belati. Dok tinggal kusuk ni dalam solat. Sayyidina Ali pun gitu juga. Sayyidina Umar pun gitu juga. Dah dengar dah? Sayyidina Umar kan? Betul? Tahu apa dia cakap, Mek? Masa orang tu, orang yang bunuh dia tu, nama dia Lok-Lok. Nama orang yang bunuh dia tu. Dia orang yang Nasrani, agama sembah matahari, sembah api. Dia susuk dia. Bila Sayyidina Umar dah sakaratul maut, dia tak tahu siapa yang bunuh dia. Dia tanya dengan orang. Dia tanya dengan dia punya rakyat dia lah, yang masa dia dah sakaratul maut tu. Siapa yang bunuh aku? Siapa yang tikam aku pisau ni? Dan sakaratul maut tu. Orang kata orang Nasrani Lok-Lok. Alhamdulillah. Tinggal sakaratul maut. Tinggal dalam sakaratul maut, sakit yang amat sangat. Yang bunuh dia tu, orang yang membunuh dia tu orang yang bukan Islam. Dia bersyukur, aku bersyukur, alhamdulillah. Yang bunuh aku bukan orang Islam. Ya. Dalam keadaan tu, Mek. Dalam keadaan tu dia boleh hilang keakuan diri dia. Kalau kita kan cilaka, macam-macam kita maki amun. Betul? Tapi dia dalam sakit yang amat sangat sakaratul maut, dia boleh ucap alhamdulillah yang bunuh aku bukan orang Islam. Bayangkan macam mana dia pegang ilmu ni. Ilmu kenal diri, kenal Allah ni maknanya. Tak ada keakuan diri dia. Dia nak marah orang tu. Dia mengucapkan alhamdulillah. Tu nikmatnya saya cakap tadi. Bila kita dah dengan Allah betul-betul, hingga sakit yang amat sangat pun kita tenang lagi dengan Allah. Sebab kita dah latih dalam kehidupan kita. Sakit sikit-sikit kita Allah ya Allah. Allah ya Allah. Sakit tu memang sakit ya Allah. Tapi lupa kau lagi sakit. Daripada sikit-sikit kita dah ajar diri kita. Allah dah train kita. Bila sakit yang besar nanti kita akan dimudahkan oleh Allah. Bi husnil khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Iaitu redha. Redha. Pasal sakit seluruh badan kau senang nak redha. Sakit gigi pun orang kabut jadinya. Huru hara. Semua anak beranak bagi tahu sakit. Jadi kita hanya mengadu pada Allah. Ya Allah, sakit ni Engkau yang jadikan. Sakit ya Allah. Engkau yang boleh nyembuhkan ya Allah. Dan Kau bagi sakit ni supaya aku ingat Kau. Kalau tak sakit ni aku tak dapat fokus Kau ya Allah. Macam-macam aku ingat nak buat tu, nak buat ni. Tapi bila sakit ni satu tumpuan sakit, supaya sakit tu tumpu kepada Allah. Special Allah bagi. Kalau tak sakit tak dapat makrifat pada Allah. Susah. Senang kan dah senang. Tu tadi. Tukarkan, Mek. Kita sama-sama tukarkan. Sebab inilah perjalanan yang ihdinas siratal
kita nak jalan yang benar, yang lurus. Ni lah, Mek, selalu rasakan, jangan ada keakuan diri, Mek. Siapa yang amalkan selalu? Siratal ladzina an'am. Jalan tu kan selalu para rasul, para nabi, para wali Allah yang amal, orang soleh, orang sidik. Yang amalkan hilang keakuan diri. Rasakan esa Allah je. Ya, Mek, boleh kita sama-sama insya-Allah Boleh. Ini sebenarnya ilmu yang betul-betul yang daripada Allah, yang Allah nak kita mula-mula faham. Ingin aku kenali. Untunglah kita bila kenal Allah, maka kita tahu apa pun ke depan kita adalah cerita-cerita dia. Yang mustahak sekali, buangkan keakuan diri, kita rasakan dialah yang menempuh cerita-cerita dia, baik atau buruk, bukan kita, dia. Tak ada kita dah. Yakin? InsyaAllah sama-sama kita. Ya. Duduk selalu duk mengaji di sini. Ya. Kalau ada handphone, suruh anak buka YouTube saya. Ulang-ulang. Sementara saya datang balik. Ataupun jari tok baba yang duk cerita ni, pergi. Kuatkan lagi. Duduk dengan orang-orang yang duk amalkan amalan ni. Ini ahsanu amalah. Inilah amalan-amalan yang Allah Ta'ala suka. Iaitu sentiasa 24 jam dia rasakan Allah, hilang keakuan diri. Kita berzikir boleh 3-4 jam tengah malam. Habis zikir kita dah rasa diri kita. Kan? Tak kena juga. Tapi kita sikit dia amalan. Kita buat yang wajib-wajib. Lepas tu dalam kehidupan kita sentiasa kita ingat kepada Allah. Dialah semua. Itulah dikatakan ahsanu amalah. Jadi kita buat qiyamul tengah malam berzikir 3-4 jam. Bagus. Tapi Allah nak lihat yang lebih bagus ialah 24 jam kita rasakan Allah, bukan kita. 3-4 jam kita buat qiyamul tiap-tiap hari 20 tahun. Itu bukan aku ya Allah. Itu karunia rahmatmu yang aku boleh buat istiqamah 20 tahun. Bukan aku ya Allah. Sebelum ni tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita rasa kita lah 20 tahun qiyamul tahajud, aku yang banyak amal, datang bisikkan. Rosak tak? Rosak. Masih ada lagi keakuan diri. Kita pula layan tak lagi. Aku buat lagi, semangat. Sebab ada orang bagi aku semangat. Aku yang buat ni. Habis kita. Kita tak merasakan yang buat tu siapa? Yang bagi ingat kita pada Allah siapa? Allah. Yang bagi kita dapat sebut nama Allah siapa? Kalau dia bagi kelu tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Jadi beruntung kita bila Allah memberikan kepada kita untuk selalu berzikir, menunjukkan bahawa kita sentiasa rasakan Allah. Tak semestinya sebut nama Allah tu tadi dengan lidah, dengan dua bibir bergerak. Yang penting sekali dalam kita merasakan dia. Dalam ni tadi tidak pernah dilalaikan. Dalam kita sentiasa rasakan asyik Allah lah. Allah yang menaikkan kita punya nafas, naik, turun. Siapa nak turunkan? Allah juga. Yang berhentikan nafas kita siapa? Allah juga. Dapat kita rasakan, kau yang naikkan ya Allah. Zikir nafas. Tak payah guna ni. Bukan saya cakap tak boleh. Tapi kalau kita dah sibukkan dunia, kita ingat dalam. Semua pengalaman saya masuk dalam kubur, saya tak boleh sebut nama Allah. Saya dites oleh guru saya masuk dalam kubur. Masuk dalam tu tak sampai 5 saat sebenarnya. 3 saat je malaikat dah datang menemukan nakir. Ini banyak ikut-ikut dia ni pengalaman. Ni lidah saya ni tak boleh bercakap. Tak boleh bergerak. Sebab saya rasa saya boleh jawab. Maka tu saya cakap tadi, kita jangan rasakan kita boleh bercakap ni. Nanti kita masuk dalam kubur, keluar lidah kita. Sebab kita sombong, kita rasa kita boleh bercakap. Pasal yang berkata-kata mutakalimun tu siapa? Ya, mutakalimun tu siapa yang berkata-kata? Allah.
Kan di dunia kita kena praktis. Nanti takut kita sombong, kita rasa kita boleh berkata-kata, nanti dalam kubur tak boleh lah. Padahal kita rasa kita boleh, tapi tak boleh bergerak. Maka tu kita selalu dalam hati kita selalu ingatkan dia. Dialah yang gerakkan kita. Dia yang merencanakan ilham kepada kita. Nak datang sini, nak ke sini besok, nak semua rancangan Allah. Kita jangan risau. Dia akan ilhamkan kepada kita. Tidak datang daripada mana-mana. Semua datang daripada Allah. Yang mustahak, jangan ada rasa keakuan diri kita nak nyusun ni, nyusun ni. Bukan saya cakap tak boleh nyusun. Boleh nyusun, tapi mutlak dia besok dia keputusan di tangan Allah. Kita hanya merancang, tapi susunan yang disusun oleh Allah, bukan susunan kita. Jangan kita rasa susunan kita pula. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ya, saya rasa cukup sampai situ dulu. Saya besok lah saya nak nak pergi Patani balik ke Padang Besar pergi Perlis 4 hari. Ada jemaah kita sana. Ya. Jadi besok saya nak pulang. Nanti malam ni saya nak dengar lah seorang-seorang cakap Seorang-seorang cakap sikit-sikit seorang lah. Ya. Belum saya balik besok. Kecik Aling. Ya. Tak apalah, kecik lah. Pertama kali dengan Ustaz. Apa kecik? Nak tanya kau. Sila. Kau nak kongsi kau pengalaman kau. Kongsikan pengalaman. Pengalaman kau. Apa yang dah dapat. Ustaz mari lepas ni main lagi kita. InsyaAllah panjang umur insyaAllah. InsyaAllah. Sabar, lepas ni masa nak mari seumur lah. InsyaAllah. Maknanya siapa nama tadi? Kak Aling. Maknanya berkesan apa yang dia rasa macam mana? Dapat pencerahan ke Allah bagi masa Dulu tu Cik Ebo tu yang ngajar muripat tu. Lepas Cik Ebo tak ada tu jadi kita tak jumpa. Tak ada jumpa. Maknanya dia dah ada pengalaman berjumpa dengan baba yang yang ngajar dia dulu kan. Tok dia. Tok sendiri alhamdulillah. Maknanya guru dia tok dia sendiri. Dah lama dah meninggal kan. Lepas tu dia baru dapat balik tu yang dia boleh mudah faham. Ada asas dia dulu. Alhamdulillah. Maknanya mudahlah maknanya. Jadi kita ni alhamdulillah juga. Jangan kata pula kita tak ada asas. Mengapalah Datuk aku tak ajar. Tak ada, jangan. Maknanya kita bersyukur Allah pilih. InsyaAllah. Alung. Mek goyak mek. Maju. Seronok kalau suka tukar kan. Suka seronok lah. Makan biar. Janganlah baring-baring mek. Kecik rasa kan tu. Lepas juga Ustaz cerita ni kan, rasa kan tu. Rasa suka. Mek jangan rasa ni kelainan. Mek rasa biasa je. Biasa. Keluarga biasa keluarga je kita ni. Adik-beradik, kita mak ayah rasa gitu. Kita satu keluarga. Kecik. Kita kasih sayang. Kecik ni tukar untuk YouTube dengar. Bagi semangat pendengar YouTube. Jadi kita berasa ada semangat. Alhamdulillah. Allah bagi. Jadi kita mudah faham. Alhamdulillah. Allah bagi faham. Kita macam tu jadi mudah dengar. Kita mudah faham. Mesti kita kena apa dah kena ingat ke Allah. Ya. Tu ya kita nak dengar sangatnya. Bagus. Alhamdulillah boleh. Saya gembira. Saya dengar macam ni saya gembira lah. Ya. Sebab saya takut saya cerita saya syok sendiri ya. Ya. Habis bila dengar macam ni saya lega. Sebabnya Allah bagi faham. Ya, Acik boleh tak boleh ustaz. Datang semua nak ke sini. Alhamdulillah insya-Allah. Panjang umur saya insya-Allah memang. Memang kita ni datang pun ada atas undangan Allah juga. Jadi gitu.
kita tanam malai. Hari ni Allah belaka. Allah belaka. Kita ni dah bukan orang lain dah. Kita ni satu keluarga dah. Satu keluarga. Tu keluarga dah. Ya, Bukan kita nak imbalan, nak gaji, nak upah, nak kedudukan, nak pangkat, tak ada. Saya datang benar-benar kita nak selamat sama-sama nak. Tak lain inilah cara dia. Kita sama-sama mengesakan kita nak gitu. Legalah saya. Alhamdulillah. Itu. Ustaz. Itu yang dibawa oleh Rasulullah, itu yang dibawa. Apa dah tukar datu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil siapa nak dengar cerita ni? Kecik mek. Kecik banyak Ustaz. Bagi semangat. Mana tu? Alhamdulillah. Ustaz mari sini mek boleh dengar cerita. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kita. Ustaz cerita masing-masing Ya. boleh mek faham. Alhamdulillah. Syukurlah Ustaz mari tu. Nak suruh mari pula. InsyaAllah. Mai pula. Mai Ustaz mari pula. Ya, ya. Memang hati saya memang gitu. Kalau pula nanti yang ni mendengar pula ada tindak balas, lagi saya seronok nak datang. Ya. Sedangkan orang tak nak ni, saya pun pergi. Apa lagi kalau nak? Lagilah saya seronok datang ni. Cuma masa nentukan tu Allah. Ya. Kita banyak lagi jemaah kita tempat-tempat lain Ya. yang nak saya singgah. Mereka pun gitu juga, harapkan kita datang juga untuk sama saling kuat menguatkan. Ya, ya. Kasih sayang. Boleh faham. Boleh faham sikit-sikit. Tak boleh kita tinggalkan. Kita duduk sini tinggalkan sana. Kita kena pusing-pusing gitu. Ya, ya. All round. Boleh begitulah. InsyaAllah. Tak sih dah. Kalah. Alhamdulillah. Tak apa dah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Siapa dia? Kak Lah tak kecil dah? Dia ada ni. Kak Lah? Kak Lah tak kecil dah? Easy. Ayasin. Ya, ya. Ayasin lah cakap. Ayasin bagi apa semangat. Semangat. Kecil kapur belum? Kecil kapur belum? Ni memang orang petani. Awak tak orang video. Minum pakai minum. Tak mau. Tak say. Minum. Minum lah. Berkat duduk dalam majlis ni. Allah tu turun malaikat kita tak tahu. Sebab bukan senang minum depan untuk guru, depan ramai-ramai ni. Bila lagi kita dapat minum sama-sama. Di surga tu kalau nikmat, duduk seorang-seorang best tak? Best tak duduk seorang-seorang? Sorry. Duduk seorang-seorang kat surga best tak? Sunyi. Sunyi lah kita ramai-ramai. Happy lah. Ambil berkat Sebab dia tinggal bercakap, sorry. Jangan jujur sini. Tak apa. Jaga Yasin, sorry. Terpotong sikit. Okey, teruskan. InsyaAllah. Yasin ni demam-demam datang, rindukan jemaah sini. Datang juga. Ya. Alhamdulillah. Kita syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat iman dan Islam. Mana kita syukur, kita jaga baik-baik. Jangan tergelincir daripada diri kita. Jagalah iman baik-baik. Iman hak paling penting hidup kita di dunia dan akhirat. Kita kena jaga baik-baik sekali. Siapa-siapa kembali kepada Allah tidak ada iman mana. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Ini tak ada. Sebab tu kita duduk dalam dunia ni, jagalah iman. Jaga baik-baik iman kita. Jangan kita buat sehel main-main iman kita. Jangan, sebab tu apabila Tuhan capuk di atas diri kita iman, jangan kita buat sehel main-main. Sebab tu dalam hidup kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit-sikit minum. Supaya Tuhan tu tetap ke iman kita. Supaya Tuhan tu siarlah kepada kita di atas kita syukur kepada nikmat dia. Amin. Sebab tu nikmat yang paling besar tadi yakni nikmat iman. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Jangan buat sehel main-main. Jangan sehel main-main. Mintalah jaga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tengok Nabi kiyah daripada iman tu. Tengok kalau kita duduk lebar api tu tak boleh lepas lagi.
Jangan siapa tahu. Kinayah daripada Nabi royak kalau kita genggam barah hati pun jangan. Kalau iman. Kalau kita lepas mana bahaya sangat-sangat bahaya. Sebab tu apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia keadaan kita ni muflih. Kerana muflih di akhirat makna kita tidak ada iman. Maknanya kita di dalam neraka abada selama-lamanya hak ni takut. Kalau kita duduk ada email dengan Allah sebab tu Ustaz ada tekir sama-sama. Carilah kita hati kita selalu duduk dengan Tuhan. Jangan tupis tu, jangan buasa diri kita. Duduklah dengan Tuhan. Duduklah dengan Tuhan. Selalu kita duduk. Sebab tu tiap-tiap gerak kayak kita, perkataan kita, cakap kita semua ni. Sebab tu sebalik perkataan kita, sebalik perbuatan kita, kita kena ada perasaan kita ni kata Tuhan tu gerak. Jangan kata kuasa kita gerak. Tuhan tu gerak kita. Tiap-tiap detik kita kena kuasa lagi. Kalau sikit sebanyak hal saya Hussein ni, kita amallah sikit sebanyak. Kita amallah hidup kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang siapa tengok ustazah tu pakai tu. Bagi Kecil. cakap sikit kecek sikit. Ustazah. Bagi semangat pendengar YouTube. Ayatlah tanya dia apa ayat soal tu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Mai ni boleh belajar belakang. Kalau saya biru boleh berapa banyak tuan gitu kan kan masih Takuan diri. Tuan kan apa Nurul terjemahkan. boleh dengan dia apa tu lupa betul boleh dengan Alhamdulillah. Panah. Ya. panah muda. Oh, sama adik-adik. Oh, ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Mari sama-sama. Ya, insya-Allah. Baik. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Ini dah cakap dah. Bizi cakap. Bizi cakap. Kana ya. Tuan rumah, Mek. Tuan rumah kata. Suai rumah kakek lah. Tuan rumah kecil. Baru seronok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kecil nak astak mari. Itu mula pula dah. InsyaAllah. Rata-rata dah mau banyak tak mari. Banyak tak tahu. InsyaAllah. Ambil kau amal tu. Semula tak mari pula dah. Ya, terima kasih. Ada sikit tu sudah dah. Tak nak. Kan bagi orang tu. Tadi kata nak cakap. Semua nak dengar kat Nan. Takat sikit dia lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia yang bertumbuh rumus. Demam-demam pun bawa juga. Kalau dia tak pergi, saya tak boleh pergi lah. Terus tak hari tak apa. Lagi dengar cakap dia macam mana dia dapat. Orang yang berkhidmat itu lebih lagi mulia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah dah malam ni Allah Ta'ala bawa kita ni Wipo ni rumah malam ni Alhamdulillah ayatnya dengar nak duduk belajar dengan Ustaz 3 tahun ni dah nak duduk belajar dengan Ustaz kan duduk belajar dengan dia lepas tu kan pandai belajar cuma dengan ilmu ni untuk kita pergi dalam kan untuk kita pergi dalam kalau misalnya kita tak betul-betul pergi dengan Allah Ta'ala semua jadi terlepas belakang hak mana hak kita buat jadi hak kerja boleh kata ilmu hak kita duk belajar dengan ustaz ni dia 24 jam kita boleh buat kita kena latih diri kita kalau misalnya kita nak gerak kan kita jalan ya Allah ni kudratmu ni aku gerak ni gitu untuk latih pakai kalau misalnya kita minit tek ustaz ni tak rasa siapa dia hak jawi rasa kita tu kita klik dia orang kata kalau misalnya kita klik ke humi dia mari mana Allah Ta'ala belakang kan jadi gimari kliklah dia gitulah dah hak pesan daripada Nan ni
Gitu saja. Kita pergi ke hulu, ke hilir, ke jatuh naik. Klik dia, ingat dia. Kita buat apa setiap sekian hari yang kita buat kerja ni, ingat dia je. Mari